Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Rasul kau bawa cahaya menyinari alam buana, bumi tak subur kembali, rasa gembira di hati. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lahirmu membawa rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini tanggal Sabtu 25 Julai bersamaan dengan 4 Zulhijjah 1441 Hijrah, kita bersamaan untuk secara langsung Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Seperti biasa kita nak rungkai persoalan-persoalan dan hari ini istimewanya kita bincangkan topik akhlak berkenaan dengan satu insan yang cukup agung dan namanya sentiasa disebut-sebut, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan topik manisnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kupasan, bagaimana perbincangan dan pencerahan, sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz. Baik, mungkin ada penonton-penonton yang nak berkongsi soalan untuk topik kita pada pagi ini, boleh pergi ke 3 saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 03 77261603 atau WhatsApp di talian 0111233680 dan nak terus pergi ke Facebook rasmi Tanyalah Ustaz juga boleh di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ kita ada buat secara langsung. Mungkin ada yang pagi Sabtu ini tak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana ada berada menggunakan peranti anda, telefon bimbit, gadget anda dan sebagainya untuk melihat Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Dan nak bertanyakan soalan, boleh komen di ruangan komen di bawah poster yang tertera. InsyaAllah mudah-mudahan dapat memberikan satu manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang menonton pada pagi ini berkenaan dengan manisnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di awal-awal tadi kita dah diberikan dengan halwa telinga daripada selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup istimewa, menenangkan hati kita, menyejukkan minda untuk sama-sama kita menuntut ilmu pada pagi ini bersama dengan ahli panel yang kita bawakan khas kepada anda, lorak utara biasa digunakan. Siapa tak kenal dengan wajah senyuman manis Ustaz Ilyas Ismail bersama kita di studio. Apa khabar Ustaz? Ya, Alhamdulillah. Dan yang sihat, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Dia orang kata bersemut TV hari ni. Bersemut TV. Tajuk tu Ustaz. Tajuk sebab tu. manis. Ustaz pun manis, tajuk pun manis kan. InsyaAllah. Jadi moderator pun kena manis pada pagi ni ya. Baik, okey. Jadi Ustaz, jom kita mulakan dulu dengan mukadimah perbincangan kita, manisnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du.
Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Terima kasih adinda saya Da'i Azrin, rakan-rakan produser penerbitan Tanyalah Ustaz, ibunda saya, mak mentua saya dan semualah, juga yang dihormati para alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, para penonton di luar sana, semoga semuanya dirahmati Allah. Lebih-lebih lagi Da'i Azrin, kita yang berada dalam bulan Zulhijjah ini, kita doakan semoga keberkatan mengiringi kehidupan kita walaupun kita masih lagi dalam ujian pandemik COVID-19 ini. Moga Allah kurniakan kebaikan dan hikmah di sebalik semua yang berlaku ini, insya-Allah. Namun kita amat betul lah bagi saya yang kerdil ini nak berkongsi tentang sosok tubuh insan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai suatu penyemarak kepada cinta kita terhadap baginda Nabi yang akan kita harapkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, dan tidak ada siapa pun di kalangan kita yang tidak merindui untuk nak bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Hatta diorang dikata kalau tak sempat nak bertemu di akhirat nanti ni, di dunia ni pun kalau dapat mimpi pun jadilah. Dapat mimpi, dapat bertemu. Ada orang kadang dia sampai ke kota Madinah, sampai di Madinah saja pun dapat masuk dalam Masjid Nabawi pun dah rasa macam dah jumpa Nabi dah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Oh, rasa dekat sangat dah, rindu sangat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Da'i Azrin, sebagai memulakan perbincangan kita ini, saya kira moleklah kalau tadi kita mulakan dengan selawat, dan bicara saya ini tidak lengkap kalau tidak dimulakan dengan kita bacakan beberapa baris ayat Al-Quran untuk kita ambil keberkatan insya-Allah pada kesempatan pagi ini. Iaitu saya akan kongsikan ayat daripada surah Al-Anbiya ayat 105 hingga ayat 107 ya. Surah Al-Anbiya ayat 105 hingga ayat 107. Yang mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sadaqallahul Azim. Allah SWT berfirman, dan demi sesungguhnya kami telah tulis di dalam kitab-kitab yang kami turunkan sesudah ada tulisannya pada Lauh Mahfuz, bahwasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Sesungguhnya Al-Quran ini mengandungi keterangan-keterangan yang cukup bagi orang-orang yang cita-citanya mengerjakan ibadah kepada Allah dengan berilmu, dan tiadalah kami, yakni Allah, mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sadaqallahul Azim. Surah Anbiya ayat 105 hingga ayat 107. Yang jelas kita seringkali dengar ayat ini tiap kali syarahan ceramah berkait tentang keindahan mulia peribadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Da'i Azrin kita seringkali tahu bahawa sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu an, Anas bin Malik radhiyallahu an ini merupakan pembantu Nabi, teman rapat Nabi yang senantiasa berada di sisi Nabi, membantu Nabi ini. Kata beliau, kana ajwadan nas wa ajmalan nas wa ashja'an nas. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Sayyidina Anas bin Malik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3 ciri utama yang paling ketara yang ada pada Nabi yang boleh dilihat oleh siapa sahaja. Kata beliau, pertama sekali Nabi ini seorang yang dermawan, seorang yang sangat suka menderma, sangat suka bersedekah, dan menderma bersedekahnya Nabi itu tidak mengira waktu. Setengah orang dia kata tunggu masuk gaji baru sedekah. Dia kata tunggu baru dapat allowance lebih sikit baru aku bagi. Tu pun kalau ada lebih-lebih. Tapi Nabi dia tidak mengira waktu, malah lebih kencang lagi apabila masuk saja bulan Ramadan. Yang kedua kata Anas bin Malik, baginda Nabi wa ajmalan nas, seorang yang paling tampan, paling segak, paling handsome. Mungkin ada yang tertanya-tanya, habis itu Ustaz,
berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Yusuf alaihi salam itu kira lagu mana tu? Kira lagu mana? Lagu tu sekejap lagi kita bincangkan. Jangan ke mana-mana. Kan bukan kita nak membanding-banding antara nabi, tapi sebagai ilmu. Supaya menanam rasa cinta kita terhadap Nabi, dan seterusnya ialah baginda Nabi wa asja'an nas, dan manusia yang paling berani, manusia yang paling pemberani sekali. Ini sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada apa yang akan kita bicarakan hari ini berkait tentang manisnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu Dai Azrin, kita kena sedia maklum bahawa setiap nabi-nabi Allah ini dia ada tata cara kebersihan, tata cara keindahan yang tersendiri. Kita ambil contoh macam Nabi Ibrahim alaihi salam. Jumlah para nabi ini ramai, kurang lebih ada 124,000 orang para nabi, dan rasul ada kurang lebih dalam 314 rasul, dan kesemuanya dia ada, dan 25 rasul yang kita sedia maklum, dan kesemua para nabi-nabi ini dia punya tata cara kebersihan tersendiri. Saya ambil contoh Nabi Ibrahim alaihissalam dulu. Kita ambil sebagai permulaannya ini. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Ni musim-musim Zulhijjah ni banyaklah bercerita tentang Nabi Ibrahim ni. Kan 124 surah Al-Baqarah, firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun ila akhiril ayah. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah, yakni suruhan dan larangan. Antara ulama yang membahaskan tentang ayat ini, antaranya Ibnu Jauzi menyebutkan Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim ini tentang bab kebersihan, tentang bab keindahan ini pada tubuh badan. Sebab kalau tadi kita baca ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak diutuskan Nabi itu sebagai membawa kecuali adalah untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Ulama membahagikan rahmat itu pun ada banyak maksud. Rahmat maksudnya ialah rahmat kasih sayang, ataupun rahmat itu juga keindahan. Rahmat juga terhadap diri sendiri. Rahmat terhadap diri sendiri. Maksudnya Nabi juga selain daripada rahmat kasih sayang Nabi kepada sekalian alam, orang, manusia, jin sekalipun, tumbuh-tumbuhan alam semua, Nabi juga rahmat terhadap diri sendiri, menjaga keindahan wajah, kecantikan penampilan peribadi. Begitu juga yang dipamerkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 124 kata Ibnu Jauzi, beberapa kalimat ataupun suruhan tadi itu merangkumi 5 kebersihan di muka, 5 kebersihan pada badan. Antara lain, kita tak sebut semualah, kalau kita sebut mana yang sempat, antara lainnya ialah kebersihan untuk potong misai, ataupun kita panggil bagi kemah misai kita ni, gosok gigi, sikat rambut, potong kuku, lepas tu segala ialah kita kata rambut-rambut kepada yang nampak, yang tak nampak semua, dan termasuk juga syariat berkhatan. Dan khatan bagi Nabi Ibrahim ini kita pernah dengarlah berkait tentangnya, iaitu Nabi Ibrahim ni khatan pada usia 80 tahun. Dahsyat tu. Bersunat umur 80, bukan 8 tahun, 80 tahun. Tapi begitulah sikap Nabi Ibrahim alaihissalam, segala yang diperintahkan Allah Taala semuanya dilaksanakan. Begitulah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keindahan wajah Nabi ini tiada tolok bandingnya, sehingga kan dicatatkan juga ataupun dikongsikan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bitawil wala bilqasir hasanal jism wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin asmaral laun idza masya yatakaffa. Kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini baginda adalah seorang yang mempunyai sosok tubuh yang sedang. Yang sedang artinya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Bentuk tubuh Nabi bagus, bentuk tubuhnya, rambutnya tidak kerinting dan tidak lurus, sedang-sedang. Walau warna kulit beliau coklat. Jika berjalan, pergerakannya condong ke hadapan bagaikan orang yang sedang menuruni bukit. Maknanya Nabi berjalan tu tangkas. Nampak tangkas, nampak cergas. Bukan lembek, slow, tidak. Dan tubuh Nabi itu tubuh yang sangat bagus. Nabi dia punya selalu digambarkan, Nabi kalau
senang faham lah kalau maknanya dada dengan perut sama. Ya, dada dengan perut sama. Maknanya kalau kita lah tunduk tu nampaklah ibu jari kaki. Jadi tuan-tuan para penonton boleh cubalah berdiri tengok. Lepas tu tunduk nampak tak ibu jari kaki. Kalau tak nampak terlindung dengan bajaran titi wangsa ke apa maknanya apa tu dia terlindung tu dia tak berapa nak tubuh macam Nabi sangat. Dia kalau tubuh macam Nabi ni Nabi tidak obes. Tidak obesiti. Ada harapnya dipahamilah. Begitu tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib berkata bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini 'azimal jammati ila syahmati uzunaihi alaihi hullatun hamra'a ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang lelaki yang bertubuh sederhana, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jarak antara kedua-dua bahunya itu lebar bahunya bidang. Dia punya bahu baginda Nabi, dadanya bidang. Rambutnya yang lebat terurai ke bahu sampai ke telinganya. Apabila beliau memakai pakaian berwarna merah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih tampan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kurang lebih yang digambarkan oleh para sahabat tentang ataupun kita kata apa? Bahasa hari ini orang kata apa? Testimoni. Orang terhadap baginda Nabi, keindahan rupa paras yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita ketahui bahawa di setiap para nabi-nabi Allah ni dia ada handsome-nya yang tersendiri ataupun uniknya yang tersendiri para nabi-nabi ini. Mungkin kalau orang tanya, ya ustaz, habis tu kalau Nabi Sulaiman dia boleh bercakap dengan binatang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana pula? Diceritakan oleh kebanyakan ulama termasuk oleh Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau kalau Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan haiwan, bukan dengan haiwan saja, dengan jin semua boleh bercakap, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun boleh bercakap, memahami bahasa haiwan. Pernah satu ketika ada sekumpulan unta datang bertemu dengan Nabi. Dia bercakap dengan Nabi. Dia report dengan Nabi, wang. Entah apa dia cakap, tak tahulah, gerung bunyi dia cakap. Lepas tu Nabi pun memahami apa yang dia cakap. Rupa dia nak mengadu bahawa tuan dia seolah macam membiarkan dia kerja banyak, upah tak ada. Kawan dah bengkok dah kerja lah, letih dah. Rupa Nabi faham bahasa haiwan. Begitu juga Nabi Sulaiman. Dan orang tanya habis tu Nabi Musa dengan tongkat boleh belah laut. Kata Imam Syafi'i, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangankan tongkat belah laut, Nabi kita dengan jari boleh belah bulan. Sebagaimana dalam Quran kan, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat hampir berlakunya kiamat apabila bulan terbelah. Terbelahnya bulan itu dengan mukjizat yang Allah kurniakan pada Nabi kita, pakai jari. Pakai jari belah bulan. Kalau Nabi Musa pakai tongkat belah laut. Nabi Yusuf alaihi salam digambarkan keindahan, handsome, gantengnya itu juga tiada tolok bandingnya. Sampai ada orang kata Nabi Yusuf ni punya handsome, kalau orang yang tengah lapar ni punya berhari-hari tak makan, tengok muka Nabi Yusuf boleh kenyang. Power. Macam mana bayang tu? Kita pun tak pernah terbayang tengok. Ada setengah da'i-da'i kita ni kan, termasuk yang cakap dengan saya ni pun sama juga. Handsome ni tu Allah. Makcik-makcik tak sarapan lagi pun tak apa, tengok muka da'i kan, contoh. Jadi Nabi Yusuf ini juga pernah digambarkan handsome segaknya dia. Sampaikan kalau ada orang muka paling, budak sekarang kata muka pecah rumah. Muka paling tak berapa handsome lah. Duduk sebelah Nabi Yusuf. Dengan orang-orang tu sekali nampak handsome. Tempiah handsome pergi ke orang sebelah. Punya handsome macam kalau kita berdiri sebelah pelakon ke apa. Allah nampak langit ketujuh dengan bumi. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW digambarkan, indahnya Nabi ini tiada tolok banding. Kalau Nabi Yusuf pernah keluar di hadapan wanita-wanita sampai mereka menghiris buah, terhiris jari. Terhiris jari. Disebutkan kalau Nabi Muhammad SAW berada di tempat Nabi Yusuf ketika itu, mereka perempuan-perempuan
Yang terhiris buah itu bukan hiris buah lagi dah, akan terhiris hati mereka. Oh, punya handsome Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kurang lebih mukadimah kita. Subhanallah, bila sebut baru mukadimah saja kita dah dapat satu pencerahan berkenaan dengan bagaimana hebatnya satu sosok tubuh yang istimewa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu seterusnya bagaimana perbincangan berkenaan dengan manisnya wajah Rasulullah? Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habibi salamun alaik, Ya Nabi. Subhanallah, hebat. Tahniah diucapkan kepada semua penonton masih setia untuk menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, membincangkan tentang satu insan yang cukup istimewa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan topik manisnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membincangkan topik akhlak pada pagi ini, mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang menarik untuk kita mengubah diri kita ikut apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita. Kita nak ambil soalan dari Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita, Tuan Imran Syakir. Baik, apakah soalannya? Assalamualaikum Ustaz. Apakah kemanisan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketampanan dan kesegakan sebagai seorang nabi, ataupun kerana wajah ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab sememangnya elok? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Tuan Imran Syakir yang bertanyakan soalan pada pagi ini. Soalan pertama, bagi Ustaz, adakah ketampanan itu adalah rahmat dari Allah sebagai seorang nabi, ataupun bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih banyak pada yang menanyakan soalan berkait tentang wajah ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ada satu yang boleh saya kongsikan dengan semua para penonton, iaitu disebutkan baginda Nabi, innallaha astafa kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min kinanata wastafa min Quraisyin bani Hashim wastafani min bani Hashim. Bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, kata baginda Nabi, dan sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail, memilih suku Quraisy dari bangsa Kinanah, memilih Bani Hashim dari suku Quraisy, dan memilih diriku dari Bani Hashim. Riwayat Imam Muslim nombor 4221. Maknanya Nabi Muhammad SAW ini jalur keturunan bersambung sampai ke Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Jadi apa yang kita boleh belajar di sini bahawa memang susuk tubuh Nabi ini keturunannya mulia, keturunannya memang terpelihara daripada segala bentuk kesyirikan, keturunannya juga keturunan Nabi dan keturunan yang memang segak-segak handsome-handsome mereka ini. Sebab itu wajah Nabi Ibrahim alaihissalam pernah disebutkan, diriwayatkan bahawa ada sikit mirip dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan suatu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan adakah itu merupakan rahmat dari Allah? Ya, memang rahmat daripada Allah. Sehingga kan wajah Nabi ini, sehingga kan siapa-siapa yang melihat saja, diceritakan mereka kalau lihat saja wajah Nabi rasa tertawan untuk nak duduk dekat. Dan kalau mereka sudah kenali Nabi, mereka rasa nak mencintai lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, ada ulama pernah menyebutkan bahawa Nabi ini jika tidak dikurniakan dengan mukjizat yang pelbagai sekalipun, Nabi mukjizatnya banyak, di celah-celah jari boleh keluar air. Kemudian Nabi sendiri boleh Allahumma SWT bercakap dengan haiwan, tangan, dan banyak lagi mukjizat yang kita sedia maklum. Yang paling besar mukjizat Al-Quran. Kata ulama, Nabi ini jika tidak dikurniakan dengan mukjizat yang pelbagai, itu pun termasuk Isra Mi'raj, naik buraq semua tu, akhlak, penampilan, rupa paras Nabi pun sudah cukup untuk memikat hati-hati orang untuk mendekati agama Islam. Wajah, penampilan, sebab itu penting kita ni menjaga penampilan. Betul. Hatta Nabi mengajarkan bersin, menguap,
pun ada dia punya tata cara yang tak boleh kita main sebarang, yang tak boleh. Nabi mengajarkan sebagai contoh macam dalam bab adab bersin. Dalam kita bersin ni kena beringat jangan bersin lagi ikut makan nasi goreng belacan ke apa. Bersin Nabi ajarkan apa dia? Antara lain tutup kita punya muka. Tutup. Kalau dah pakai pelitup muka tu tak apalah, dah pakai mask, bukan mask. Tutup. Tutup muka supaya tidak bersembur apa yang ada kat dalam mulut. Yang keduanya bisaubihi, iaitu dengan kain, kalau sapu tangan ke apa, handkerchief ke apa, tutup. Dan yang ketiganya rendahkan suara ketika bersin. Jangan shame, dia punya volume tu rendah sikit. Kau ingat kau seorang aja ide hidung. Itu Nabi ajar tu tentang adab tata cara bersin, penampilan, menguap sekalipun. Menguap, bila kita tiap kali kita menguap, tidak ada satu keadaan mulut terbuka, melainkan waktu itu syaitan akan masuk bila menguap. Menguap. Sebab itu Nabi ajarkan tutup. Tutup tu sama ada kalau pakai tangan kanan, tutup sajalah. Tapi kalau pakai tangan kiri, belakang tangan kiri ni, tutup. Sebab apa? Nanti syaitan masuk. Memang itu dalam hadis tu. Memang syaitan masuk. Jadi kalau dah masuk tu pula, apa patut kita buat? Ucapkanlah paling bagus kalimahnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu adab, akhlak. Tak adalah buka, biar terbuka macam rimau. Jadi tutup. Lepas tu baca ta'awuz macam saya kongsikan tadi. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim tu pula sebaiknya baca selepas selesai saja menguap. Jangan a'udzubillah tu waktu tengah menguap. Bayangkan macam mana tengah menguap baca auzubillah. Macam mana? Jadi kita ketampanan, segak, manisnya wajah Nabi itu telah pun diajarkan pada kita, terpulang pada kita untuk mengamalkannya. Wallahu alam. Itu jawapan berkenaan dengan soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita sebentar tadi berkenaan dengan bagaimana ketampanan dan kesegakan baginda Nabi SAW adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azrin dan Ustaz Ilyas Ismail. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan Omar, apa khabar? Ya, baik, alhamdulillah, bagus. Bagus. Alhamdulillah. Jadi Ustaz pun sihat ya. Jadi soalan saya begini Ustaz ya. Bagaimana Ustaz mengatakan tadi apa tu budi pekerti, kemuliaan hati budi pekerti Rasulullah SAW yang dah dijelaskan oleh Ustaz tadi. Jadi soalan saya begini Ustaz. Adakah kemuliaan hati budi yang ada pada diri Rasulullah SAW yang dipancarkan ke muka, yang menyebabkan wajah Nabi Muhammad Rasulullah SAW manis, dapat kita lihat kemanisan wajah Rasulullah itu kerana pancaran daripada hati budi yang mulia, budi pekerti yang mulia, akhlak yang mulia itu terpancar daripada hati, kepada wajah Rasulullah, kemanisan wajah Rasulullah itu pancaran daripada hati budi yang mulia ini. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar Abdul Majid. Soalan yang ditanyakan, adakah benar pancaran dari dalam hati sanubari dan dalaman Nabi Muhammad SAW memberikan satu pancaran yang manis, wajah yang cukup hebat di wajah Rasulullah SAW. Bagaimana Ustaz untuk soalan itu? Silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Tuan Haji yang sering mengajukan soalan kepada kita ditanyalah Ustaz ini. Ada satu riwayat daripada Jabir radhiyallahu an menceritakan bahawa munzu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Kata beliau, sejak daripada aku masuk Islam, aku tak pernah tengok baginda Nabi SAW itu tidak senyum. Aku tak pernah tengok Nabi tidak senyum, walaupun Nabi dalam keadaan marah sekalipun. Maknanya Nabi dalam keadaan marah macam mana sekalipun, dia punya manis tu ada. Dia punya manis. Dia kalau orang tengah marah mengamuk, kalau kita tengok dalam kitab Imam Ghazali sendiri menyebutkan, antara pintu-pintu syaitan boleh masuk ke dalam hati manusia, antara kurang lebih ada 7 pintu, dan pintu yang paling besar sekali syaitan boleh masuk ke dalam jiwa manusia ini adalah pintu babul ghadab, dia panggil. Pintu marah. Bila marah ni datang, dia jadi mudah syaitan nak masuk ke dalam jiwa seseorang. Dan kalau nak tahu rupa parah sebenar seorang tu, dia boleh jadi bila dia marah. Boleh nampak, oh ini muka dia bila dia marah. Dan ada satu kajian menarik Da'i Azrin berkaitan tentang orang yang marah ini. Rupa-rupanya kajian mendapati bahawa tiap kali manusia, kalau dia nak buat muka marah, muka masam, muka cari pasal atau muka cuti tak dapat, dia punya
dia memerlukan 43 otot rupanya. Orang nak buat muka marah, muka tension, muka sepatutnya raya di kampung dia tak jadi raya di kampung mertua pula. Jadi dia akan jadi 43 otot diperlukan muka dia, masam mencuka. Tapi kalau satu orang tu bila dia senyum, dia smile. Bila dia senyum saja, dia hanya memerlukan 16 otot saja. Patutlah orang yang sering kali marah akan kelihatan berkerut dan berkedut. Marah pula penonton. Janganlah, ini fakta. Saya baca aja. Menyampai. Orang kalau marah-marah sokmo sangat, dia jadi muka tu jadi 43 otot diperlukan. Tu yang kalau banyak sangat marah, letih. 43 otot diperlukan. Letih seharian, marah-marah, cuba senyum. Senyum hanya memerlukan 16 otot saja. Sebab itu kalau saya sendiri, kalau berceramah, audiens yang ramai dalam dewan, saya suka sangat cari muka-muka yang senyum-senyum. Saya tak suka tengok muka, penceramah mana ni? Kita pula jadi muda stres sangat. Boleh ke dia ceramah? Kalau tengok muka dia tak ada harapan aku nak ceramah. Jadi kalau tengok muka yang senyum-senyum, laki-laki lah, jangan tengok anak dara pula. Tengok yang senyum-senyum tu, dia macam ada energi, dia ada satu semangat untuk kita nak bercakap. Sebab itu Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi ini memang dihiasi wajahnya itu dengan tabassum ataupun senantiasa tersenyum saja baginda Nabi SAW. Malah daripada Jabir sini juga menyebutkan bahawa la yadhaku illa tabassuma wa kuntu idza nazartu ilaihi. Baginda Nabi ini tidak ketawa terbahak-bahak kecuali hanya tersenyum saja. Ada setengah orang dia ketawa sampai 16 ha. Ha 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 ha. 16 ha. Jenuh, meninggal terus lepas tu. Tapi Nabi ketawanya itu sekadar senyum saja. Dia tidak keterlaluan sangat, tidak melampau-lampau. Malah macam kita buat kita menyampaikan kuliah ke Dai Azrin kan? Menyampaikan kuliah tidaklah mengajar supaya terlalu nak serius sangat. Lawak-lawak ke kelakar-kelakar ke punchline budak-budak sekarang kata kan? Punchline. Sikit-sikit kata Saidina Ali, letakkanlah gurauan dalam bicaramu sebagaimana meletakkan garam dalam makanan. Jangan lebih sangat, nanti dia jadi tak sedap. Lawak daripada awal sampai habis, mana ayat Quran, mana hadis pun tak ada. Sikit-sikit sekadar untuk meletakkan rencah dalam perbincangan kita ini. Kalau tak ada pun tak cantik kan? Tak ada pun tak cantik juga. Dia ada manis, ada masin sikit. Betul Ustaz. Baik. Okey, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan bagaimana yang dikatakan daripada dalaman terpancar keluar kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak cantik, nampak manis, nampak segak. Itu yang patut kita contohi daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ada soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Rahimah Saud. Baik, apakah soalannya? Assalamualaikum Ustaz Ilyas. Ada dua soalan di sini. Yang pertama, menurut catatan sejarah, para sahabat mencuri-curi untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada sahabat yang suka berada dalam saf di kanan baginda untuk menatap wajah baginda. Kenapa Ustaz? Dan soalan yang kedua, seandainya takdir Allah menjadikan seseorang itu berwajah masam, adakah cara yang dia boleh lakukan supaya wajahnya boleh mencapai tahap manis? Wah, sedap ayat dia kata boleh mencapai tahap manis supaya sedikit sebanyak dapat berwajah manis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cantik soalan. Ya, terima kasih kepada Puan Rahimah Saud atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan yang pertama, belum-belum nak tengok wajah Rasulullah sanggup duduk di saf kanan untuk melihat wajah baginda. Bagaimana Ustaz untuk soalan pertama? Betul. Itu memang satu benda yang menjadi suatu rebutan di kalangan para sahabat Nabi, sehingga kan ada di kalangan para sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in ini, mereka kadang-kadang berlega-lega depan pintu rumah Nabi. Nabi buka pintu tengok, ingatkan ada urusan apa nak beritahu, nak report ke apa, ada masalah. Dah ya Rasul, saja mau tengok muka Tuan saja. Mau tengok muka Tuan saja, hati sudah senang. Balik. Sebab tu lah, nak tengok muka Nabi cukup. Dapat tengok muka Nabi cukup. Macam ada setengah orang jauh-jauh daripada Malaysia pergi ke Mekah. Kadang-kadang tu sebab nak menatap Kaabah. Bukan tak boleh tengok siaran langsung di televisyen tu atau dalam YouTube. Tak, dia nak pergi Mekah tu, nak tengok depan-depan dia, hati tu jadi tenang. Kan, itu antara perkara-perkara yang kita tengok pun meraih pahala kan. Tengok wajah mak bapak, tengok Al-Quran, tengok Kaabah. Namun kita tak berkesempatan lah tengok wajah Nabi. Tapi para sahabat memang dia rebut peluang. Dia sahabat-sahabat dia memang merebut peluang. Kalau benarlah itu, duduk di sebelah kanan. Sahabat Nabi ketikanya kadang lepas pada solat, Nabi akan menghalau sebelah kanan.
sebelah kanan. Jadi para sahabat nak dapat tengok. Bayangkan para penonton yang dimuliakan Allah semua. Sahabat-sahabat Nabi yang sememangnya hidup, bukan kata sezaman, sedaerah, dah sememangnya duduk bersama dengan Nabi, semasjid dengan Nabi pun masih lagi mengintai-ngintai peluang nak melihat wajah Nabi. Apatah lagi kita yang tak pernah melihat wajah, hanya sekadar mendengar nama dan berselawat ke atas baginda saja, takkan tak pernah terlintas kerinduan dalam hati kita untuk melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, malah bercita-cita nak jadi jiran Nabi nanti. Pernah diceritakan para sahabat Nabi sendiri pernah mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana aku ni ya Rasulullah nanti di akhirat. Di akhirat nanti ni, kalaulah Tuan dapat masuk syurga, bila Tuan dapat masuk syurga nanti, saya pun masuk syurga juga, teringin. Tapi nak syurga tu sekali, nak tingkatan syurga kan banyak, tingkat-tingkat syurga, daripada Jannatul Khuldi sampailah Jannatul Firdaus, tingkat paling tinggi. Tuan mestilah duduk yang VIP, tingkat syurga paling tinggi. Kami ni takut yang bawah-bawah ni tak dapatlah nak duduk sekali. Jadi dia teringin sangat nak bersama Nabi juga di syurga. Bayangkan di dunia ini pun sudah berjuang, berjihad, berperang, mempertahankan Nabi. Sudah bertemu wajah Nabi ni, jangan kata begitu. Di akhirat, di syurga pun nak lagi bertemu dengan Nabi tu. Akhirnya Nabi SAW mengajarkan supaya antara amalan-amalannya iaitu memperbanyakkan bersujud. Maknanya banyakkan solat-solat sunat, banyakkan berselawat, banyakkan ingat pada Nabi SAW. Kalau tengok Anas bin Malik pun pernah bertanya, ya Rasulullah, nanti di akhirat kalau nak jumpa Tuan di mana? Kalau di dunia ini bahasa kita share location lah. Ustaz nak jumpa senang di mana? Share location. Kalau Nabi di akhirat, macam mana Nabi nak share location dengan kita? Rupanya Anas bin Malik telah berkongsi antara tempat, lokasi yang boleh kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah. Itu kena ingat, dengan izin Allah ya. Antara lokasi-lokasinya, nak sebut sekarang ke? Sekejap lagi ada laluan ke apa? Tak ada? Kita boleh sebut sekarang, Ustaz. Sebut sekarang. Saya excited nak dengar. Okey. Antara lokasi-lokasinya ada 3. Ya, ada 3. Pertama sekali dekat Al-Haud. Al-Haud, ha, waw, dad, iaitu Telaga Kausar. Yang keduanya dekat Allahumma salli ala Muhammad, dekat tempat timbangan, Mizan, Al-Mizan, ya, Mizan, tempat timbang amal. Dan yang ketiganya dekat As-Sirat, titian Sirat. 3 tempat ini. Nabi kata, carilah aku di antara 3 tempat ini. Maka Anas bin Malik pun bila tahu ini merupakan suatu kegembiraan bagi dia. Tahu dah. Maknanya nanti di akhirat kan bilion manusia berimpun di satu padang ataupun padang mahsyar, kawasan yang sangat besar itu. Mana nak cari Nabi? Mana nak cari Nabi? Maka kita dah tahu dah 3 lokasi tadi itu. Nak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kerinduan kita bagaikan kerinduan para sahabat juga. InsyaAllah bertemu Nabi di sana nanti. Dan soalan kedua tadi, Ustaz, berkenaan dengan katanya dia ada masalah yang muka masam tapi tak boleh senyum. Memang dijadikan begitu. Jadi apakah ubat untuk memaniskan wajah? Tapi nak tahu ubatnya, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah bertemu kembali bersama sidang penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu pada hari ini berkenaan dengan bagaimana nak memperbaiki peribadi kita ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermanis muka, rajin senyum, rajin menebarkan salam dan sentiasa menyenangkan orang lain. Itu mungkin beberapa perkara yang patut kita perbaiki dalam kehidupan kita. Mungkin kadang-kadang kita tak digemari oleh orang lain, kita pun terfikir kenapa jadi seperti itu. Mungkin salah satu sebabnya kurang kita ini nak jadi orang yang bermanis wajahnya. Baik, okey, kita nak teruskan perbincangan kita. Kalau kita ingat sebelum kita berehat tadi, ada sahabat kita Puan Rahimah Saud bertanyakan soalan berkenaan dengan yang kedua tu, pasal
katanya mungkin takdir Allah orang itu dijadikan memang wajahnya masam, tak berapa manis, dan katanya tadi bagaimana, ada tak tips untuk mengubah wajahnya itu untuk menjadikan manis dan seronok untuk dipandang. Jadi Ustaz ada obatnya Ustaz, silakan. Ya, baik, terima Obat. kasih. Ada kajian yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Budak-budak yang cergas, Ya. budak-budak yang cergas, kita tengok dia ni aktif, melompat sana sini. Kebiasaan kalau antara umur 4 hingga 6 tahun, Ya. kebiasaannya dia ketawa sampai 300 kali sehari. 300 kali Itu Ustaz. menyebabkan dia jadi segar, dia sihat. Aktif. Budak kalau duduk di rumah monyok, dia monyok semonyoknya. Jumpa orang pun monyok, suruh salam ke, jumpa orang ke, tak ada, dia monyok. Kan? Itu something, ada sesuatu yang tak kena dengan dia. Tapi kalau normal budak biasa 4 hingga 6 tahun, dia punya ketawa dia sehari sampai 300 kali sehari. Jangan tazkirah dia pula, I bergelak banyak mematikan hati. Budak, dia budak. Dia 300 kali sehari, dan dia orang yang ketawa senyum, dia dapat memberikan oksigen pada tubuh badan. Sebab itu kadang orang kalau dia seronok, dia gembira. Pernah tak zaman sekolah kita dan Azrin dulu? Ada tak kawan-kawan? Kadang dia ketawa ke, dia seronok, dia happy, dia punya kerusi sampai terbalik, jatuh. Ada, sebab badan dia ringan, dia relax. Berbanding dengan orang yang tertekan, stres, tension ni, dia duduk dengan monyok muka, badan jadi berat. Dia jadi stres. Sebab itu agaknya salah satu cara nak bagi ceria ni kot, antaranya iaitu dengan kita carilah sesuatu sebab untuk kita gembira. Ataupun kalau tak jumpa sebab nak bagi kita gembira, gembirakan orang lain. Nak ketawa seorang-seorang tanpa sebab pun orang kata tak sihat. Takut. Pasal apa? Nak bagi ceria. Pun tak apa sihat juga. Gembirakan orang lain. Gembirakan, ceriakan orang lain, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bergurau dengan orang-orang di sekeliling Nabi. Kisah yang paling terkenal dalam sejarah lah, bagaimana Nabi berjumpa dengan seorang makcik, yang mana makcik itu pun dia kata pada Nabi, kata, "Ya Rasulullah, ud'ullah an yudkhilanil jannah." Ya Rasul, doalah makcik ini masuk syurga. Kata Nabi, "Ya ummu fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuzun." Makcik, maaf, masuk syurga ni semua apa tak ada yang masuk, yang tua-tua semua tak ada. Makcik tu pun sedih. Lalu Nabi pun bagi tahu pada sahabat, bagi tahu dia, "Akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun." Bagi tahu makcik tu dia takkan masuk syurga dalam keadaan dia tua, kecuali dia masuk tu nanti automatik nanti jadi muda. Faja'alnahunna abkara, surah Waqiah kan, akan jadi muda, kembali remaja. Ceria balik makcik itu. Maknanya Nabi sedang ada seni gurauan. Maknanya kalau kita tak gembira sekalipun, gembirakan orang lain. Tu setengah orang kadang kalau dia bujang, dia seorang-seorang di rumah, dia bela kucing. Dia bela kucing. Dia bela ni cat lover lah ni. Dia sayang, pencinta kucing. Jadi dia mungkin dah dia seorang tak menikah lagi. Jadi dia belalah 2, 3, 4 ekor kucing. Dia nak menggembirakan kucing tu. Bagi seronok, melompat, terjun, makan apa. Wah. Selfie sikit dengan kucing dia. Tak apalah, tak kisah. Karena dengan itu pun boleh menceriakan hidup. Dan sebenarnya kalau petua-petua orang tua-tua lah, bagi mana-mana rakan-rakan yang dah lama berumah tangga, belum dikurniakan zuriat, salah satunya memperbanyakkan sedekah. Sedekah pada orang maupun sedekah pada binatang. Ada orang dia bela haiwan, bela ikan ke apa, sedekah pada binatang, dia timbul rasa sayang. Lama-lama Allah kurniakan zuriat. Dia tak boleh tension-tension. Kiri kanan duk tanya, bila dapat anak. Makcik-makcik yang tanya tu pun satu hal juga. Maaflah, dia orang tu baru kahwin minggu lepas. Minggu ni tanya ada anak. Sabarlah. Apa cerita baru seminggu. Jadi menceriakan kehidupan dan kita gembirakan orang lain. Dengan itu dapat membuatkan kita jadi hidup kita sihat, insya-Allah. Kalau tak boleh gembirakan diri sendiri, cuba gembirakan orang lain. Betul. Supaya kita juga dapat tempias gembira tersebut. Itu boleh kita cuba untuk memaniskan wajah kita. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, siapa di sana? Abdullah Osman daripada Seremban. Tuan Abdullah Osman dari Seremban. Ya, apa soalannya tuan? Soalan dia macam ni, Ustaz. Rasa rindu pada Rasulullah tu amat tinggi, Ustaz. Siang malam ingatkan Rasulullah, berselawat siang dan malam. Terlalu rindu. Bagaimana untuk bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, Ustaz? Adakah ayat-ayat tertentu ataupun doa tertentu? Kerana bila kita mimpi dengan Rasulullah, bermakna kita benar-benar melihat Rasulullah. Mohon itu pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Baik.
Terima kasih Tuan Said Abdullah Osman bertanyakan soalan katanya tadi memang rindu betul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan katanya tadi ada tak cara macam mana boleh dapat mimpi Rasulullah, kan kita kadang-kadang nak mimpi benda-benda lain, mimpi benda-benda yang indah-indah lain, tapi Tuan Abdullah Osman bertanya bagaimana nak mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada caranya kata Tuan sebentar tadi. Mungkin Ustaz ada nak dikongsikan? Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pernah ada di kalangan para sahabat, sebagai contoh Sauban radhiyallahu an. Sauban ini dia berjumpa dengan Nabi sebagaimana yang tadi saya ada kongsikan secara ringkas, bahawa bila jumpa Nabi dia beritahu Nabi bahawa ya Rasulullah, diceritakan dalam Mu'jamul Kabir Imam Tabrani bahawa ya Rasul, I love you. Saya sayang padamu ya Rasulullah. Kalau boleh Tuan masuk syurga, saya pun teringin nak masuk sama-sama denganmu ya Rasul. Bagaimana? Ini pun soalan macam Tuan kita sebentar tadi penanya juga berkait tentang nak bersama, nak bertemu dengan Nabi, berjiran Nabi mungkin. Lalu turunlah ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 69. Ini boleh jadi panduan ya. Surah An-Nisa ayat 69 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Saya bacakan ayatnya dengan izin. Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, tak kala bila Sauban tanya ya Rasul, macam mana saya ni nak bersama dengan Tuan nanti dalam syurga bersama denganmu ya Rasul? Jawab Allah Taala, turun ayat ni. Turun ayat ni, kata Allah, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu Nabi-Nabi, orang siddiqin, orang mati syahid, orang yang soleh, dan amat eloklah mereka itu menjadi teman rakan orang-orang yang taat. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 69. Maknanya amalannya ialah mesti taat pada Allah dan taat pada Rasul. Dan saya kongsikan mentaati Allah Subhanahu wa taala ini salah satunya ialah dengan redha dengan segala yang Allah Taala tentukan terhadap kita. Redha terhadap Allah ni ada 3 jalan. Ada 3 jalan. Dia nak beritahu apa tahu? Sebenarnya kita dalam hidup ni tidak semudah yang kita sangka tahu. Jangan fikir kata nak bersama dengan Nabi ya. Zoom macam tu je. Dia bukan satu benda yang mudah. Dia memerlukan mujahadah, kesungguhan daripada kita sendiri. Sebab apa? Huffatil jannatu bil makarih. Syurga itu pagarnya kepayahan. Bangun awal subuh, solat berjamaah, puasa banyakkan sabar, kena kutuk, kena kecam, kena hentam dalam grup WhatsApp, Facebook, Telegram, sabar. Bukan senang nak bersama dengan Nabi. Awak boleh sabar macam Nabi dulu, kena hentam, kena kutuk, kena maki, kena pulau. Sikit kena pun dah merajuk, hati dah koyak. Kan? Jadi saya nak beritahu, ustaz ni macam meremehkan semangat kami. Tidak. Saya nak bagi tahu bahawa bukan mudah. Tapi ada jalan dia kalau hati tabah. Sedap buat Facebook ni. Redha terhadap Allah, 3 jalan. Saya kongsikan ya. Pertama sekali ialah redha biqada'illah. Redha dengan segala ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Allah datangkan musibah, penyakit, wabak, kan kita redha. Redha dan ikhtiar, cari jalan. Okey. Yang keduanya redha birizqillah, redha dengan rezeki yang Allah Taala kurniakan pada kita. Jangan mempertikai, ya Allah pasal apa dia tu ni, kenapa dia dapat, kenapa aku yang tak dapat. Jangan. Redha dengan rezeki yang Allah Taala tetapkan untuk kita, dan walaupun dah usaha bersungguh. Dan ketiga, redha bi syariatillah, ataupun redha dengan syariat Allah. Pasal orang perempuan nak kena kelumbung, ditudung apa tengah panas pula. Dah. Ini semua syariat yang Allah dah tentukan. Jadi maknanya orang yang boleh redha, boleh taat pada segala ketetapan Allah ini, dia ada satu boarding pass. Mudah untuk nak menjadi teman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti. Namun kalau ditanyakan berkaitan kerinduan yang memuncak nak bertemu Nabi, paling-paling pun kalau nak sangat bertemu Nabi dalam mimpi, itu benda yang tidak mustahil.
ulama-ulama orang-orang soleh terdahulu ramai diberikan rezeki oleh Allah bermimpi bertemu dengan Nabi. Kadang-kadang sambil catatan dia buat karangan berkait dengan Nabi, ataupun dia buat catatan selawat tentang Nabi sambil tertidur hampir dekat dengan makam Nabi. Dululah ni cerita dulu, zaman sekarang polis tu halau. Dulu sambil dia tertidur tu mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang direzekikan Allah Taala mimpi Nabi datang dekat dengan dia dan dia nampak wajah Nabi walaupun Nabi tak berkata apa-apa. Mungkin ada yang tertanya, macam mana orang tu boleh kenal dia tu Nabi, Ustaz? Ketuk Syekh mana kot? Bukan Nabi kot tu. Saya ringkaskan begini, panjang perbahasan dia. Orang kalau dah memang siang malam dia belajar tentang Nabi, baca tentang hadis Nabi, riwayat hidup Nabi, sosok tubuh Nabi. Macam di tangan saya ni ada kitab Syama'il Muhammadiyah. Anda boleh dapatkan kitab Syama'il Muhammadiyah, keanggunan, ketampanan, segala sosok tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hujung rambut ke hujung kaki, semua diceritakan. Maknanya dia tidak mustahil menjadi peluang bagi dia untuk bertemu dengan Nabi SAW menerusi dalam mimpi. Dan ada satu catatan menarik berkaitan tentang mimpi bertemu dengan Nabi. Nak kita cerita sekarang ke atau rehat dulu ke macam mana? Kita nanti, Ustaz. Rehat dulu, kan nak mimpi dulu. Kita rehat dulu. Rehat dulu. Okey. Kan? Tapi kita nantikan apa dahulu apa yang Ustaz nak kongsikan kepada kita sebentar tadi berkenaan dengan mimpi tadi. Tapi kita ambil dulu pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ilyas dan Dayah Adrian, saya Haji Sukinon, Haji Muhammad Sadeh daripada Sungai. Kabar Wak? Waras, alhamdulillah cakap dia apa. Ya, tuan, apa soalannya, tuan? Sekarang saya nak tanya lah Ustaz dan Dai. Tajuk ni memang cantik, wajah manis Rasulullah. Ini ketika maknanya dia bercakap ke, dia berbual ke, dia berbicara ke dengan keadaan manis. Tapi saya nak tanya Ustaz dah, agak-agaknya macam mana wajah Nabi kalau dia marah Ustaz? Maknanya sebagaimana yang kita tahu, kalau Nabi marah tu muka dia berubah menjadi merah padam, macam apa, rimau nak macam orang lah. Jadi betul ke Ustaz nak minta penjelasan Ustaz bagi ini? Itu saja soalan ni Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Tukinon. Bertanyakan soalan tadi. Katanya biasa kita dengar berkenaan dengan macam mana wajah manis Rasulullah ketika mana senyum dan ketika mana Gembira, dalam mood kan? baik, mood gembira kan. Tapi kalau dalam keadaan marah pula, macam mana kata tu Haji Tukinon kata tadi? Adakah merah padam seperti rimau kata tadi kan? Adakah seperti itu ataupun bagaimana Ustaz? Silakan. Okay. Sebelum kita nak menjawab soalan Tuan Haji yang sangat baik ini, kerana dia seolah menambahkan lagi konten kita, selain daripada sisi pandang manisnya wajah, macam mana pula? Mungkin manis juga wajah ketika marah. Dia comel juga walaupun marah sekalipun. Orang dah memang comel kan. Nabi Muhammad SAW, saya nak sebut tak risau terlupa. Kalau berkait tentang mimpi bertemu dengan Nabi ni, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Kata Nabi, siapa-siapa yang bermimpi bertemu dengan aku di dalam tidurnya, maka sebenarnya faqad ra'ani, maka dia memang melihat aku. Sebab apa? Fa inna syaitan la yatamathalu bi. Sebab syaitan dia tak boleh nak menyerupai aku. Syaitan dia boleh menyerupai mak kita ke, bapa mentua kita ke, siapa-siapalah, isteri ke, suami ke, anak, dia boleh menyerupai. Apatah lagi bila orang tu nak meninggal dunia, dia datanglah bawa air apa anak, mak ni aman, ni minum haus, tapi katalah sembah mak dulu, apa gitu kan. Boleh menyerupai. Tapi kalau wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan takkan boleh tiru, menyerupai, nak copy paste photostat tak boleh. Kan? Maka kalau siapa-siapa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nampak Nabi, ada rakan-rakan kita orang soleh ni Allah Taala bagi peluang. Ada setengah itu yang berkongsi pengalaman, syekh-syekh kami di Azhar dululah, dia pernah kongsi dia tak nampak wajah Nabi secara berdepan, tapi dia nampak Nabi dari belakang. Dia nampak rambutnya macam mana, kedudukan Nabi bagaimana, nampak itu dari belakang. Ya Allah, berhari-hari masa dia ceramah ataupun syekh tu cerita dengan kami sambil linangan air mata masa dia cerita dengan kami itu. Sebab dia kata, bayangkanlah, tak dapat tengok depan, dapat tengok Nabi dari belakang, sosok tubuh dari belakang, dah bisa mengalirkan air mata. Apatah lagi kalau dapat pergi dekat, peluk, cium, kucuk Nabi itu,
itu adalah dambaan kita semualah yang kita sangat inginkan. Seorang insan yang terlalu sayangkan kepada kita. Kasih sayang Nabi mengatasi segala kasih sayang yang ada di atas muka bumi ini, kerana sayangnya Nabi kita pada kita sebelum kita lahir. Orang dalam dunia ni dia sayangkan seseorang tak kala orang tu lahir. Kita sayangkan mak kita sebab kita dah jumpa mak kita dah jumpa ayah kita, hidup dengan dia. Tapi Nabi sebelum kita lahir, Nabi sudah sayang pada kita. Allah, ini kasih sayang yang tak boleh nak digambar dengan kata-kata. Jadi berbalik pada soalan Tuan Haji. Marah tadi. Marah tadi tu boleh jawab sekarang ke? Boleh. Tuan Haji kata aku tanya soalan lain pula dia jawab. Bukan, kita nak raih juga semua rakan-rakan kita punya soalan sebentar tadi. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi pernah ada sisi kehidupan, episod dalam hidup Nabi pernah dalam keadaan marah. Pernah marah itu ada ketika-ketikanya lah. Pernah satu ketika Jabir radhiyallahu an menceritakan, aku pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dainin. Aku pergi rumah Nabi dan aku pun panggil Nabi, ketuk pintu rumah Nabi, dan Nabi pun bertanya, manza, siapa itu? Siapa di luar sana tu? Lalu jawab Jabir, kata Jabir, aku ana. Dia kata ana. Lalu faqala Nabi ana ka'annahu karihaha. Kata Jabir, Nabi tanya siapa tu? Aku jawablah, akulah, ataupun ana lah, saya. Lalu Nabi kata, saya. Aku. Siapa aku? Siapa saya tu? Bagi tahulah nama. Ka'annahu karihaha. Kata Jabir, gaya Nabi tu macam marah. Macam marah. Nabi tak berapa berkenan. Kalau dah ditanyakan siapa, bagi tahulah nama. Ilyas ke Azrin ke, bagi tahulah ana. Jadi begitulah kita dalam perhubungan harian kita pun. Kalau kita bercakap dengan orang, kalau orang tu dah tanya siapa, bagi tahulah dia pakai nombor telefon baru. Kita kan tak save nombor dia. Dia WhatsApp kita selam. Kita pun balas walam. Lepas tu dia tanya, kita tanya dia sepa ni. Dia kata, takkan tak ingat. Letih. Buat panjang cerita tu, tak boleh. Perkenalkan diri. Dan pernah juga satu ketika Rasulullah SAW, ada sahabat datang mengadu pada Nabi, la akadu udrikus salah mimma yutawilu bina fulan. Sahabat Nabi datang mengadu bahawa ada satu orang sahabat lain jadi imam baca panjang. Panjang bacaannya itu sampai sahabat kata, kami ni hampir-hampir tak khusyuk semayang. Sebab tu imam tu baca panjang sangat bacaannya itu. Lalu kata Ibnu Mas'ud yang melihat orang yang mengadu itu, fama ra'aitun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadda ghadaban min yauma izin. Kata Ibnu Mas'ud, aku tak pernah tengok Nabi punya marah. Nabi punya keadaan marah itu aku tak pernah tengok. Sebelum ni aku tak pernah tengok Nabi punya marah apabila dilaporkan bahawa ada imam baca panjang. Sehingga memberatkan makmum. Lalu Nabi pun berpesan, ayuhan nas innakum munaffirun faman shalla bin nas falikhaffif. Nabi kata, sekalian manusia, kamu ni jangan menyebabkan orang jauh daripada agama. Jangan menyebabkan orang rasa agama ni susah. Barangkali orang hak datang tu baru pertama kali datang. Dah lah nak masuk tadi dengan tembak dai pula, apa nama? Suhu. Scan suhu, tulis nama, QR code. Semangat. Masuk dalam pula bantai tu imam baca panjang sangat pula. Aduh, inilah kali tak akhir aku datang masjid. Tak boleh macam tu. Kita kena memahami keadaan jemaah. Itu yang kadang-kadang bila tu imam, bila dia nak solat, kan sebelum nak solat dia akan tengok jemaah dulu kan, tengok jemaah kan. Kebiasaannya untuk bagi tahu luruskan saf apa semua, tengok tu bukan tengok saja. Tengok tu sambil memerhatikan siapa aku punya jemaah kali ni. Oh, ramai budak-budak tahfiz ni, orang muda. Bubuh Baqarah okey kot. Oh, ramai pencin-pencin. Enak atau enak cukup. Tu peranan tu kena ambil tahu. Jadi Nabi SAW marah pada ketika itu, tapi marah Nabi pun diiringi dengan ilmu. Nabi bagi pengajaran supaya dalam marah pun ada pelajaran yang dapat diperoleh para sahabat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan bagaimana situasi Nabi Muhammad SAW marah sebentar tadi. Banyak lagi kita nak kongsikan berkenaan dengan baginda Nabi. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana.
Alhamdulillah bertemu kembali bersama sidang penuntut setia Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kita nak meneruskan perbincangan kita. Saya rasa mesti ada penonton-penonton di rumah yang sedang tunduk, tersentuh hati dan memikirkan, adakah aku sepanjang hidup aku ambil apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, khususnya pada ciri-ciri kehidupan peribadi, tingkah laku, sebutan lisan kita dan juga ekspresi muka, adakah kita tiru apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Wajah sentiasa manis, lisan sentiasa menuturkan kata-kata yang baik, dan tingkah laku kita adakah sentiasa dalam keadaan yang menyenangkan orang di sekeliling kita. Itu yang patut kita fikirkan berkenaan dengan kita bincangkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi ini. Baik, kita nak ambil soalan seterusnya untuk perbincangan kita. Kita ada soalan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita, Iz Zara. Baik, apakah soalannya? Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Bagaimana kemanisan wajah baginda saat pulang dari berdakwah? Ketika pulang ke rumah, isteri-isteri baginda, bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ekspresi muka yang sentiasa manis, hatta penat lelah dalam berdakwah tetap mempamerkan akhlak yang sangat baik untuk isteri-isteri dan anak-anak baginda agar pedoman buat ketua keluarga masa kini. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Iz Zara. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan bagaimana hebatnya Rasulullah saat penat lelah balik dari berdakwah tetap menunjukkan ekspresi yang cukup menyenangkan ahli keluarga. Silakan Ustaz. Ya, baik. Terima kasih dan Azrin, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Nabi Muhammad SAW peribadi agung yang sangat kita kagumi, yang senantiasa sepanjang zaman hingga kiamat sekalipun tak akan habis kalau kita bicarakan berkaitan tentang Nabi. Hatta kalau dalam bentuk dakwah sekalipun, habis tinta selautan sekalipun, takkan pernah habis membicarakan tentang keluhuran kepribadian Nabi Muhammad SAW, termasuklah dalam rumah tangga. Baginda Nabi Muhammad SAW kalau balik ke rumah sekalipun dengan berwajah manis, dengan keadaan kemas macam mana sekalipun, maknanya dalam keadaan mood ceria terhadap keluarga. Ada satu catatan menarik boleh saya kongsikan. Ibnu Abbas sebagai contoh, ya. Ibnu Abbas ini, dia sikap Ibnu Abbas terhadap keluarganya yang boleh saya kongsikan. Nabi kita sedia maklum dah macam mana keadaan layanan Nabi terhadap isteri-isteri maupun keluarga Nabi. Namun satu sisi yang lain, kita tengok bagaimana kita panggil apa, kalau mentor menti, kan, anak didik, kan, anak-anak didik Nabi yang hebat-hebat ni, bagaimana pula mereka ini layan keluarga. Saya ambil contoh Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas qala, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tazayyana li anna Allah Ta'ala dzikruhu. Kata Ibnu Abbas, sungguh aku ini sangat suka untuk berhias untuk isteri. Dia kata, Ibnu Abbas ni, dia kata, aku sangat suka untuk nak berhias untuk isteriku sebagaimana, ni akak-akak boleh rakam ni, rakam. Tunjuk kat abang-abang, kemplekat manjang, kemplekat dengan baju tu kan. Pagoda. Pagoda elok tak apa, pagoda lusuh pula tu. Koyak pula. Ibnu Abbas kata, sungguh aku sangat suka berhias untuk isteriku sebagaimana aku suka berhias untuk Allah. Maksudnya bersiap nak pergi semayang, pakai wangi, pakai segak, smart. Begitulah aku juga kalau nak bertemu dengan isteri pun kena berhias-hias juga. Sebab dia kata, kerana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Surah Al-Baqarah ayat 228. Sebab kata Ibnu Abbas, Allah Ta'ala berfirman, dan bagi mereka isteri juga hak yang sama sebagaimana tanggungjawab yang diwajibkan ke atas mereka secara yang sepatutnya. Ini disebutkan juga dalam tafsir At-Tabari. Maknanya Ibnu Abbas ni diterkesan sungguh dengan ayat Quran ni. Allah Ta'ala kata kalau seorang isteri pun nak kena berhias-hias untuk suami, suami pun sama juga. Nak jaga mata suami saja, pandangan mata isteri pun kena disejukkan juga. Pakai bagilah smart sikit. Smart. Tapi ustaz ni kalau dah balik kerja, dia buang asyam-asyam ke apa, itu tak jadi masalah. Balik terus mandi bersiap apa,
Kerana apa? Hak mata ni dia ada. Hak untuk mata. Hak makan, hak ni mulut, hidung, badan ada hak dia. Mata ni dia nakkan haknya keindahan. Dia nak sedap mata memandang. Tapi beginilah saya nak kongsikan. Tidaklah kita nak kena terlalu faham bahawa kalau seorang suami balik saja daripada kerja, kemudian dia mengharapkan rumah dia tu dah macam hotel, macam baru check in. Oh, tersusun rapi dengan botol air, sereka, semua elok. Ada Janganlah bunga, begitu. Tersusun elok. Welcome siap. Selamat datang lagi. Tidaklah begitu. Maknanya cuba sedaya upaya untuk dalam keadaan yang sedap mata memandang. Itu kalau perkongsian daripada Ibnu Abbas. Sayyidatina Aisyah juga menceritakan baginda Nabi Muhammad SAW kalau balik pulang ke rumah, Nabi ni seorang pendengar setia. Nabi ni suka dengar cerita. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan satu hari satu orang wanita bersama dengan 2 orang anak perempuan datang untuk minta sedekah daripada Aisyah. Dan ketika itu aku tak ada punya apa-apa melainkan sebiji kurma tamar, ada kurma sebiji. Justru aku berikan pada ibu yang ada anak perempuan tadi itu, yang mereka ni orang susah. Lalu wanita tu dia bahagikan kurma kepada 2 orang anaknya, sementara dia tidak makan sikit pun. Hati ibu kan, dapat kurma, dia pun lapar, dia pun susah. Anak dia yang 2 tadi tu dia bagi untuk anak dia, kenyanglah anak-anak, mak tak makan langsung. Dan kisah itu Aisyah dia cerita kat Nabi. Nabi pun bawa balik, dia cerita kat Nabi. Masa peristiwa tadi tu Nabi tak ada di rumah. Nabi balik, dia cerita. Macam kita lah, abang tadi kan ada orang datang minta sedekah. Cik bukan tak mau bagi, duk cari-cari duit tak ada pula tadi. Ni nak transfer akaun ni. Dia cerita. Lalu apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, mani betulia min hazihil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang teruji akibat anak-anak perempuan dengan apa pun, mereka akan jadi pelindungnya daripada api neraka. Riwayat Imam Al-Bukhari. Maknanya siapa-siapa ada anak perempuan, bersabar dalam membesarkannya, bersabar dalam mendidiknya semua, maka anak-anak perempuan tu boleh jadi pelindung daripada api neraka. Maknanya Nabi bagi respon. Nabi bagi respon. Isteri penat balik kerja, dakwah dengan apa, membangunkan negara apa. Nabi kan pemimpin negara. Balik ke rumah boleh lagi dengar cerita dan bagi respon. Jadi suami-suami bolehlah buat macam tu. Balik kerja penat macam mana pun. Bang, tadi kan, Allah berfirman. Tiba jadi penceramah pula dalam rumah. Dia maknanya suasana ceria tu ada. Ada respon kan. Kadang isteri ni, dia walaupun dia di rumah, ingat, rumah walau gelanggangnya kecil, peranannya besar. Salah, sebab daripada rumah itulah akan lahirnya doktor, daripada rumah itulah lahirnya dai, kan? Lahirnya penceramah. Maka peranan mak ni penting. Mak kalau didik anak dengan secara rimau, maka lahirlah doktor yang rimau, penceramah yang rimau, mengamuk je dalam ceramah. Ada tengking manjang. Bukanlah kata salah mak dia, tapi didikan penting. Jadi emosi ibu ni penting. Bapak tu balik, ni macam dah tajuk ke ibu bapaan pula ya. Tak apalah, dia selit-selit. Jadi maknanya mood bapak tu penting. Ceriakan keluarga, kan, rumah tangga. Macam kita di studio ni lah. Ada rakan-rakan kita menceriakan kita semua sebelum kita nak bersiaran ni. Tidak, tak manis muka kita ni. Jadi maknanya satu sifat Nabi balik rumah, menceriakan ahli keluarga. Kemudian satu lagi yang boleh dikongsikan ketika mana Nabi Muhammad SAW balik ke rumah, Nabi juga seorang yang suka mendoakan. Nabi mendoakan. Nabi doa bila? Ni cantik. Sayyidatina Aisyah. Ni boleh cerita kan? Boleh. Boleh cerita kan? Nabi Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan satu ketika, pernah aku dapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam keadaan yang ceria. Nabi happy, muka manis. Lalu kata Aisyah, "Ya Rasulullah, ud'ullahu li." Ya Rasul, doalah pada Allah untukku. Dia ambil peluang. Nabi tengah seronok. Macam kita lah kadang isteri-isteri, dia tengok suami dia tengah seronok.
abang, ni ada promosi terbaru. Nampak suami tengah mood seronok. Kalau muka baru balik kerja, mata, hidung semua, mulut jatuh, jangan minta apa. Takut nanti jatuh habis semua. Jadi dia tengok Nabi tengah ceria, tengah seronok. Lalu dia kata, ya Rasulullah, doalah pada Allah untukku. Dia ambil peluang. Lalu Nabi pun menadah tangan. Allahumma ghafir li Aisyata ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhara ma asarrat wa ma a'lanat. Apa maknanya? Nabi pun menadah tangan, Nabi pun berdoa, ya Allah ampunkan dosa Aisyah, baik yang sebelum maupun yang kemudian, baik yang dia sembunyikan maupun yang dia nyatakan. Itu sifat suami balik ke rumah macam Nabi. 3 benda kita belajar. Pertama daripada Ibnu Abbas tadi, apa dia? Balik ke rumah berhias ataupun sekurang-kurangnya dalam keadaan yang menyejukkan mata pasangan melihat. Yang keduanya ialah apa tadi ni? Mendengar luahan, coretan, bukan bebelan, luahan jugalah ya, luahan isteri kan, ambil masa jadi pendengar setia. Tapi kalau bebelan pun kena dengar saya. Bebelan sama-sama. Okey, dan yang ketiganya ialah mendoakan pasangan. Kerana itu dia ada unsur pemanis dalam keluarga kita. Wallahu a'lam. Tersentak bila kita dengar, mungkin ada mungkin kita yang sudah bergelar sebagai seorang suami, bila balik saja mungkin ada perasaan nak marah, perasaan nak menengking dan sebagainya, tapi kita ambil apa yang disampaikan oleh Ustaz sebentar tadi, tiru cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyakkan berhias dan bercantik. Yang kedua, mendengar dengan sehabis baik, dan yang ketiga, mendoakan kepada pasangan dan untuk keluarga kita, insya-Allah. Baik, ada soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Tuan Sairul Nizam. Baik, soalannya, Assalamualaikum Ustaz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yusuf, kedua-duanya memiliki keistimewaan, ketampanan dan kemanisan wajah yang sangat masyhur. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh Nabi Yusuf. Apakah kelebihan tersebut, Ustaz? Mohon pencerahan. Assalamualaikum. Taiping, Perak. Orang Perak. Perak. Ya. Baik, terima kasih Tuan Sairul Nizam yang bertanyakan soalan. Katanya tadi, ada satu kelebihan Nabi Muhammad lebih daripada Nabi Yusuf, tapi apakah kelebihan itu? Jadi baik, saya pun teringin nak dengar, Ustaz. Okey, baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua sedia maklum, rupa paras Nabi ni digambarkan oleh para sahabat bagaikan bulan purnama. Itu yang orang sebut tala'al badru alaina. Sambung lain kali. Okey. Jadi telah terbit bulan purnama kan. Telah terbit, tengok YouTube apa ni, terbit bulan purnama. Nabi ni kalau nak digambarkan dengan para nabi-nabi yang lain, saya kirakan begini. Setiap para nabi-nabi Allah ini ada keindahan rupa parasnya yang tersendiri. Mungkin pada lain-lain waktu dan kesempatan, bermula daripada Nabi Adam sampailah nabi yang seterus-terusnya itu, ada rupa parasnya yang tersendiri. Tak sempat kita nak cerita sekarang. Cumanya Nabi Yusuf alaihi salam, selain daripada kelebihan boleh tafsir mimpi, juga baginda juga merupakan seorang pemerintah di Mesir. Nabi Yusuf juga Allah Taala kurniakan wajahnya yang tampan, yang handsome. Namun handsome-nya Nabi Yusuf alaihi salam ini juga disebutkan bahawa kalau nak dibandingkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW jauh lebih handsome lagi. Namun dalam bab handsome ini kita tidaklah nak hurai panjang macam mana. Cuma yang kita nak sebutkan, kalau Nabi Yusuf AS orang gambarkan bahawa dia segak, dia handsome gitu dan begini, Nabi Muhammad SAW orang sampai menyebutkan bahawa kalau tengok bulan, tengok muka Nabi, tengok bulan, tengok muka Nabi, aku tengok Nabi lagi cantik daripada bulan. Bayangkanlah, maknanya orang dah tak ada bandingan, dah tak ada tandingan dah. Banding dengan barang pun kalah, barang tu bulan pun kalah. Kita dalam dunia ni, Dak Yazrin, macam mana punya segak, punya handsome orang ke apa macam mana sekalipun, penceramah pun, orang akan banding dengan orang. Contoh, mungkin penonton ada yang tak sempat menonton Tanyalah Ustaz pagi ni. Mungkin sekejap lagi yang tak tengok lah. Mak dia kata, tak tengok ke Tanyalah Ustaz pagi tadi, Ustaz Ilyas? Anak dia kata, mak, Ustaz Ilyas yang mana satu? Alah, Ustaz Ilyas muka dia macam, tengok. Orang akan cakap apa? Muka dia macam.
Mesti orang cakap macam. Macam. Tak tahulah apa, ada orang kata macam Remy Ishak pun ada, Naim Daniel pun ada. Contohlah Pak. Contoh. Tapi banding dengan orang tau. Mana ada orang kata, alah Ustaz Ilyas tu muka dia macam periuk dekat Langkawi tu. Mana ada? Berkilat. Mana ada orang banding dengan barang? Banding dengan orang. Tapi Nabi banding dengan orang apanya? Orang pun kalah. Banding dengan bulan pun kalah. Jadi tuan-tuan bayanglah betapa indahnya rupa paras Nabi Muhammad SAW itu. Kalau bulan yang kita tengok pun boleh terpesona, berapa ramai pengkarya-pengkarya membuat lagu dan syair, malah puisi berkait dengan bulan, nak menggambarkan indahnya bulan. Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gitu. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi betul juga bila kita ingat kembali, bila dibanding dengan manusia seluruhnya pun tidak ada tandingan, dibandingkan dengan bulan juga tidak dapat menandingi ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sidang penonton, kita berakhir di sini dahulu Tanya Ustaz di TV3. Saksikan. Ya, dah habis Ustaz. Saksikan sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru Ustaz. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا. Alhamdulillah, sambungan 30 minit di TV9 untuk kita meneruskan perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan manisnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil peluang untuk banyakkan bersalawat pada pagi ini. Sementara kita membincangkan berkenaan dengan sosok tubuh yang cukup hebat, namanya sentiasa disebut, siapa lagi kalau bukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak insya-Allah dan membaikkan kehidupan kita di dunia. Banyakkan ikut apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya apa yang kita lakukan atas kehidupan kita di atas muka bumi, hubungan kita sesama manusia, akhlak khususnya. Baik, kita nak ambil soalan seterusnya dari sahabat kita di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3, dari sahabat kita Puan Mazni Hasan. Baik, apakah soalannya? Assalamualaikum Ustaz. Pernah suatu masa dahulu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersembang dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, telah datang seorang Arab Badui memaki hamun Abu Bakar As-Siddiq. Pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar sabar. Kelihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum manis. Soalan saya, kenapa walaupun ketika sahabat baginda juga merangkap bapa mertua dimaki hamun pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi mampu tersenyum-senyum? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Puan Mazni Hasan. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan bila mana sahabat Nabi dimaki hamun oleh Arab Badui tapi tetap tersenyum. Adakah sesuatu simbolik di situ? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat yang menanyakan soalan pun. Kita ucap terima kasih banyak kerana menerusi soalan-soalan ini dapat membuka ruang perbincangan yang lebih memahamkan kita, khususnya para penonton di luar sana, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi bermuamalah ataupun cara Nabi berinteraksi dengan orang di sekitar Nabi ni suatu cara bentuk interaksi yang sangat mengagumkan kita. Sebab itu saya selalu sebut di mana-mana sekalipun, kalau dalam hidup kita ni, kalau kita buat baik dengan orang yang berbuat baik dengan kita, itu fitrah. Faham. Tapi kalau kita buat jahat dengan orang yang buat baik dengan kita, itu zalim. Kalau kita buat jahat dengan orang yang buat jahat dengan kita,
tu namanya dendam. Tapi kalau kita boleh buat baik dengan orang yang buat jahat pada kita, itu sunnah. Sedap tu buat ayat Facebook sekali lagi. Sekali lagi apa tadi tak lupa dah. Kalau kita boleh buat baik dengan orang yang buat baik pada kita, itu fitrah. Standard. Kau bagi aku bihun, aku balas mi. Okeylah. Kau tak adalah bekas kosong, balas balik kau. Jadi itu fitrah. Itu biasalah. Tapi kalau kita buat jahat pada orang yang buat baik, tu zalim. Orang tu dah tolong kita. Lepas tu ataupun bagi kita pinjam bekas. Bekas tu kita buat hilang. Lepas tu buat tak reti, tak pulang balik ke, tak ganti balik ke apa. Itu zalim. Yang ketiganya, kita buat jahat pada orang yang buat jahat pada kita. Mungkin dia buat aniaya kita, dia hentam kita, dikutuk kita, menyakitkan kita ke apa. Tak apa. Ini hari Sabtu. Nanti bila-bila kau tunggu Sabtu depan, aku balas balik. Orang kata ini hari kau, esok lusa hari aku pula. Kau tunggu. Tu namanya dendam. Tapi kalau kita boleh buat baik pada orang yang buat jahat pada kita, itu sunnah. Itulah yang telah digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam situasi seperti yang ditanyakan soalan sebentar tadi ini, saya kira banyak kisah-kisah sirah yang telah pun kita baca atau kita dengar sebelum-sebelum ini. Izinkanlah saya dan Azrin saya nak kongsikan satu sisi yang lain pula, namun tidak lari daripada sifat mulia keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan dalam kitab Bidayah wa Nihayah berkait tentang seorang cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Ali bin Husain yang merupakan cicit pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada satu orang lelaki, dia datang jumpa dengan Ali bin Husain, dia marah, dia kutuk dan dia orang kata apa? Maki amun kepada Ali bin Husain ini. Bayangkan cicit Nabi yang mulia pun dia boleh kutuk, dia hentam, lalu Ali langsung tak balas. Cicit Nabi ini langsung dia tak balas, tak marah, malah dia bersangka baik. Dia sangka baik macam mana? Dia bersangka baik bahawa orang ni lapar kot. Orang ni lapar ni. Tu yang mengamuk, perut masuk angin sampai kepala dah kot ni. Mengamuk. Dia sangka baik. Lalu apa dia buat? Ali dia minta seseorang untuk berikan kepada orang yang kutuk dia tadi ni, bagi pada dia 1,000 dirham. Bagi 1,000 dirham kat dia. Orang tu bila dapat, letih juga dia pun. Dia kutuk, dia marah, dia maki tadi ni, tiba-tiba dapat 1,000 dirham. Terkejut, menyesal, menangis, taubat. Dia kata aku buat jahat kat dia ataupun aku marahkan dia. Dia bagi aku 1,000 dirham pula. Terus taubat dan menyesal, minta maaf. Maknanya ini satu sifat yang sangat baik. 4 sifat baik yang boleh kita belajar daripada sifat cicit Nabi SAW ini. Pertama, Ali tidak membalas kejahatan. Dia maki, dia kutuk, macam mana pun dia tak balas balik. Kalau kita pada hari ini kena kutuk dekat Facebook, letak satu gambar ramai-ramai buat macam tu. Lah ingat handsome sangat. Ingat kau tu dah lah hidung puang-puang. Kita pun balas balik. Macam lah kau tu handsome sangat. Hari tu kau puang-puang. Tidak membalas kejahatan. Satu. Yang keduanya tidak marah. Tidak marah. Yang ketiganya sangka baik. Sangka baik, lapar kot. Yang keempatnya bersedekah. Boleh sedekah balik pada orang tu. Ada orang kadang tak marah pun mujur. Sedekah mimpi. Dia sedekah juga. Maknanya 4 kebaikan dalam satu situasi. Macam kita kan selalu diajarkan. Orang yang tak boleh diajak berbincang, orang mengantuk, orang bercinta, orang lapar. Tak payahlah nak nasihat lebih-lebih, nak ceramah bagai semua. Orang tu kalau dah tengah bercinta, tengah mengantuk, tengah lapar, tak ada efek. Apa pun tak jadi. Tak lut, dia tak berkesan. Kesan dia ialah bagi duit je dah, bersedekah lah, selesai. Cicit Nabi SAW sebagaimana yang diceritakan dalam kitab Bidayah wa Nihayah ini memberikan satu gambaran pada kita bahawa ada cara, iaitu membalas keburukan dengan kebaikan semampu kita. Wallahu alam. Hebat sifat tu, bukan calon-calon orang ada untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau kebiasaannya memang setiap kejahatan kita akan balas dengan kejahatan, tetapi ciri yang istimewa patut kita contohi daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu sunnah, kata Ustaz sebentar tadi. Baik, soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Sal Rasid Cici. Assalamualaikum. Ada 2 soalan Ustaz. Yang pertama, bagaimanakah gambaran sebenar
rupa paras dan susuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan lebih cantik dan indahnya melebihi bulan purnama. Dan soalan yang kedua, mengapakah syaitan laknatullah tidak dapat menyerupai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Puan Salrasik Cici. Soalan yang ditanyakan, dua soalan. Yang pertama tadi berkenaan dengan bagaimana rupa paras sebenar, katanya tadi, gambaran dan sebagainya. Dan yang kedua, kenapa syaitan tak dapat menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Terima kasih. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, soalan yang sangat bagus. Walaupun kita dah sebut di awal tadi, dan saya rasa amat suka untuk bacakan sekali lagi apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik berkait tentang keindahan rupa paras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bitawil wala bilqasir hasanal jismi wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin asmar al-launi idza masya yatakaffa'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang mempunyai susuk tubuh yang sedang. Makna sedang itu artinya tidak tinggi dan tidak rendah. Bentuk tubuhnya bagus, kita dah ceritakan tadi. Rambutnya tidak kerinting dan tidak lurus. Warna kulit beliau coklat. Jika berjalan, pergerakannya condong ke hadapan. Ataupun jalan seumpama orang yang sedang menuruni bukit. Maknanya jalannya tangkas, jalannya segak, jalannya kemas. Sebagai seorang, maknanya dia ada tokoh kat situ. Ketokohan tu, karisma tu dah memang ada pada Nabi SAW. Macam sosok tubuh, siapa-siapalah pemimpin yang sedia ada ke, kalau kita tengok pada dia, kadang bila dia masuk majlis, orang nampak dia ada tokoh, gaya jalan dia tu. Kadang-kadang tak semestinya jalan tu, kalau jalan sombong lain, jalan sombong, belagak, mendada tu lain. Tapi Nabi ni orang tengok dia tu, tawaduk pun dia, segak pun dia, kemah pun dia, nampak begitu, orang panggil apa, gaya pejuang pun ada. Kan? Maka benarlah apa yang juga dikongsikan oleh Sayyidina Anas bin Malik, bahawa antara tiga sifat yang paling ketara nampak pada Nabi seorang yang paling dermawan, paling pemberani dan paling segak sekali. Ini yang paling ketara yang jelas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang patut pada kita sendiri pun yang kita nak kena contohi juga. Wallahu alam. Tiga sifat yang disebutkan sebentar tadi oleh Anas bin Malik. Yang pertama, dermawan, segak dan berani. Kalau tak dapat tiga-tiga, ada satu ataupun dua cukuplah. Mudah-mudahan dapat memberikan sesuatu yang hebat dalam kehidupan kita. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Walaupun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini, tapi kita masih lagi bersemangat untuk mengambil soalan-soalan dari penonton-penonton. Kita nak jawab sehabis baik. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk 2 jam perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan manisnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebut tentang insan yang cukup istimewa dalam kehidupan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak imbas kembali soalan dari sahabat kita di Facebook sebentar tadi yang bertanyakan soalan, katanya kenapa syaitan laknatullah tidak dapat menyerupai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkin ada sebabnya. Jadi jom kita bersama dengan Ustaz untuk pencerahannya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa-siapa yang nampak aku dalam tidurnya, artinya dalam mimpi dia, maka memang benar, dia memang nampak aku. Memang betul lah itu adalah aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Lianna syaitan la yatamathalu bi. Kerana syaitan tak dapat menyerupaiku. Jadi daripada sini kita dapat faham bahawa syaitan tak dapat menyerupai wajah Nabi. Dan ada juga ulama menyebutkan bahawa antara kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak baginda Nabi dibangkitkan ialah banyak. Sejak Nabi dibangkitkan, syaitan-syaitan, jin-jin ni semua tak dapat lagi nak mencuri berita daripada langit.
Itu antaranya, ya, kelebihan sejak ataupun kemuliaan Nabi sejak dibangkitkan. Dan juga syaitan-syaitan ni dia tak mampu nak meniru rupa parah manusia ini secara sempurna. Habis tu kalau orang kata, Ustaz, habis tu kalau yang entah ada orang mengakulah nampak dia duduk sini tapi nampak muka dia kat sana pula tiba kan, tiba hantu lah apa semua. Kalau dia cuba nak meniru pun dia tak jadi sempurna sangat. Muka masam. Orang mana ada orang macam tu? Muka tension, muka macam nak mengamuk apa kan. Padahal orang yang asalnya tu wataknya lain. Dia cuba nak meniru semua, dan salah satunya lagi syaitan tak dapat meniru rupa parah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang kita bacakan sebentar tadi. Bagi saya setakat itu yang mampu saya kongsikan. Selebihnya saya kira mungkin boleh cari lagi dan gali lagi apakah hikmah di sebalik kemuliaan yang Allah kurniakan ini. Ya, betul. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjawab persoalan yang ditanyakan oleh sahabat kita sebentar tadi berkenaan dengan dua soalan. Yang pertama, wajah baginda seperti bulan purnama indah dan bagaimanakah rupa sebenar gambarannya. Ustaz dah jawab sebentar tadi. Dan yang kedua berkenaan dengan bagaimana kenapa syaitan laknatullah tidak dapat menyerupai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijawab berdasarkan hadis yang dibacakan oleh Ustaz sebentar tadi. Baik, sidang penonton, bila mana kita menyebut tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita ada satu benda yang kita inginkan, yakni syafaat dan cahaya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi persoalannya, bagaimana cara untuk meraih cahaya tersebut? Bersama-sama kita dapatkan pencerahan dari Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Meraih cahaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis, ada amalan-amalan nak dapat cahaya ni. Ada setengah orang dia nak dapat cahaya tu, dia basuh muka dia, dia pakai pencuci muka lah, apa bentuk apa jenama lah, nak bagi muka dia berseri-seri. Kau tengok muka aku ada nampak perubahan tak sejak PKP ni? Lama stay at home, kau tengok muka aku berseri tak? Jadi ramai orang nak berseri muka, nak cantik lah dia, tempek lah apa patut kan, sebelum tidur tak timun ke apa benda. Tapi rupanya Nabi SAW ada ajarkan tip-tip bagaimana agar wajah kita bercahaya. Mau tak mau para penonton? InsyaAllah mau. Walaupun saya tak dengar, tapi insyaAllah ramai yang mau. Ya, walau dah bergelar tok nenek sekalipun, ada cahayanya. Kan diikutlah amalan kita tu bagaimana. Pertama sekali, amalan agar meraih cahaya kurniaan Allah Ta'ala. Nombor satu sekali, amalannya ialah berwuduk. Ambil air semayang. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan dahi dan tangan dan kaki yang berseri-seri disebabkan daripada kesan-kesan wuduk. Maknanya daripada hadis ini dapat kita faham bahawa di akhirat nanti kita punya muka, tangan, dahi, kaki semua ni akan bercahaya berseri-seri di hari akhirat. Kesan daripada wuduk yang kita ambil di dunia ini, kalau komentar daripada Syekh Mustafa Al-Bura menyebutkan, ini menunjukkan bahawa cahaya akan terpancar pada wajah-wajah, tangan-tangan, kaki-kaki mereka pada hari kiamat nanti, menjadi satu kelebihan penyaksian pada sekalian manusia yang lain. Oh, dia ni orang yang kuat berwuduk di dunia dulu. Cahaya terang. Namun diajarkan Nabi supaya lebihkan sedikit pada anggota-anggota wuduk tu, lebih sikit. Jangan ambil ngam-ngam ya. Rambut tu memanglah kalau 3 lay, jangan 3 lay sangat. Takut nanti cahaya tak berapa terang. Nabi tengok pada jauh, siapa lampu malap-malap tu? Bateri low tu. Jadi dia ambil wuduk tu biar lebih sikit supaya cahaya tu melimpah-limpah cahayanya. Satu. Amalan yang keduanya ialah, iaitu jangan pernah tinggal membaca surah Al-Kahfi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq." Kata Nabi SAW, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, maka dipancarkan cahaya untuknya sejauh antara dirinya
dirinya dia dan Baitul Atiq. Maknanya juga diulaskan para alim ulama, orang yang membaca surah Kahfi ni ada cahaya yang akan dikurniakan pada dia. Setengah ulama membahagikan cahaya itu ada dua. Sama ada cahaya di akhirat nanti di hari kiamat ada cahaya daripada dia. Yang keduanya cahaya petunjuk daripada Allah. Orang rajin baca surah Kahfi ada petunjuk daripada Allah, terutamanya ketika dia berhadapan dengan nak buat pilihan. Mana yang terbaik Yang ni bagus, yang ni pun bagus. Mana bagus? Biasa orang solat sunat istikharah pun dilaksanakan. Rupanya surah Kahfi juga siapa rajin baca, Allah bagi cahaya petunjuk cenderung untuk dia buat keputusan yang terbaik dalam hidup dia. Surah Al-Kahfi. Itu yang kedua. Ada masa lagi? Ada lagi, Ustaz. Yang ketiga. Yang ketiganya ialah ni nak bagi cahaya terang-derang tu ni. Iaitu jangan tinggal doa perjalanan pergi semayang subuh. Ada doa dia. Ada, Ustaz. Ada doa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi amami nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura wa ja'al fi fawqi nura wa ja'al min tahti nura Allahumma a'ti nura. Apa maknanya? Dah nura belakang tu maknanya cahaya lah. Ya Allah, jadikan dalam hatiku cahaya, pada lidahku cahaya, pada pendengaranku cahaya, pada mataku, pandanganku cahaya, pada depanku cahaya, pada belakangku cahaya, pada bawahku cahaya, pada atasku cahaya. Allah, ya Allah, kurniakan padaku cahaya. Subhanallah. Perjalanan pergi sembahyang subuh. Nanti di akhirat dia akan ada cahaya terang untuk dia. Jadi maknanya akak-akak semua para penonton bolehlah amalkan yang kita kongsikan sebentar tadi itu. Mungkin ada akak-akak kata, tak tahulah ustaz, suami akak pun sama juga, dia tidur-tidur tapi sebelum tidur muka dia dah bercahaya. Itu tanda dia baca Facebook. Dia baca WhatsApp. Kalau baca WhatsApp dalam gelap pun bercahaya muka dia. Juga. Terang muka dia. Kalau tak faham tak apalah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. 3 Ustaz kongsikan kepada kita sebentar tadi. Yang pertama, rajin berwudu dengan sempurna. Yang kedua, membaca Al-Kahfi. Malam Jumaat saya. Malam Jumaat. Malam Jumaat. Dan yang ketiga, dan juga hari Jumaat. Dan yang ketiga ni doa perjalanan untuk melaksanakan solat subuh. Ini mungkin 3 yang dapat kita lazimi dalam kehidupan kita untuk mendapatkan cahaya pada hari kehidupan di dunia dan juga pada hari kiamat kelak, insya-Allah. Baik. Soalan seterusnya di Facebook, tanya Ustaz TV3 dari sahabat kita, Puan Kasih Nurul Shah. Baik. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz, apakah prinsip atau adab-adab yang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan sehingga wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat indah dan berseri, bukan dari zahir sahaja, malah hati nurani yang sangat mulia. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Puan Kasih Nurul Shah atas soalan yang ditanyakan. Tu dia kan. Prinsip-prinsip adab-adab yang dilaksanakan dalam hidup dapat satu keistimewaan pada wajah dan juga pada hati. Ustaz, silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada para penonton yang juga mengajukan soalan di Facebook sebentar tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada baginda Nabi sememangnya dikurniakan Allah dengan berwajah yang cantik, bercahaya wajah, sehingga kan pernah digambarkan satu ketika Sayyidatina Aisyah tengah ada kerja satu malam, ada yang mengatakan tengah jahit baju, tiba jatuh jarum ke benang gitulah jatuh. Lepas tu tengah nak ambil tu dalam gelap, cari mana jarum tadi. Tiba-tiba ada cahaya masuk. Sehingga kan Aisyah menyangkakan bahawa dah siang dah. Ingatkan malam lagi, rupa dah siang. Rupanya bukan cahaya siang. Suaminya masuk, Rasulullah SAW masuk. Dia wajah Nabi ni, dia jangan bayang macam spotlight terang macam tu pula, dia glow, dia glowing, dia ada sinar dia yang tersendiri wajah Nabi tu, sehingga kan yang ada di sekitar Nabi pun nampak begitu indah wajah Nabi. Dan gitulah kita harapkan di akhirat nanti kita nak tengok wajah Nabi yang begitu indah itu. Dan kalau ditanyakan dari sudut amalan, sangat banyak amalan-amalannya itu, termasuk yang kita kongsikan sebentar tadi. Nabi sendiri orang yang tak pernah kering daripada wuduk, sama macam Sayyidina Bilal bin Rabah tak pernah kering daripada wuduk. Maknanya Nabi juga seorang yang senantiasa bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, menangis di malam hari, dan bersentiasa hati Nabi ini seorang yang berjiwa positif. Dia jiwa positif, dia memancarkan pada wajah tu sendiri. Kita ni orang panggil
aura apa nama? Aura orang panggil kan. Aurat lain pula aura. Dia ada aura dia. Kalau kita nak jumpa orang dengan membawa hati yang baik, seronok, sayang pada dia, orang yang nak bertemu tu pun dia akan ada rasa tau. Dia ada rasa benda ni benda tak boleh nak digambar. Scientific proven pun tak boleh nak kata. Dia ada rasa seronok, mesra dengan dia. Tapi ada orang kita rasa kalau dia tak datang pun tak apalah. Tengok muka pun sakit. Sakit jiwa tengok dia ada. Sebab itu orang psikologi mengajarkan dia kalau nak bab senyum ini amalkan teknik 227. Sempat tak? 227. Sempat tak cerita ni? Boleh, Ustaz? 227. Teknik jangan peminat nombor ambil pula. Oh, ini nombor cantik ustaz bagi ni. Bukan nombor yang bukan-bukan pula. Ni nombor nak mudah ingat. 227. Teknik senyum. 227. Caranya ialah nak senyum, 2 cm kanan, 2 cm kiri. 7 tu 7 saat. Cuba buat 7 saat. Selama 7 saat. Cukup. Lepas tu lepas ke tak payah lepas? Lepas tu dia kalau boleh maintain okeylah. Tapi macam takut maintain esok baru selesai. Dia kalau macam stewardess kan, kalau macam pramugara ke apa, dia dilatih macam tu. Welcome aboard, senyum panjang. 2 cm 7 saat. Selamat beramal. Selamat beramal, insya-Allah mudah-mudahan dapat diamalkan. Jadi Ustaz, mungkin yang tadi boleh kita jadikan sebagai kesimpulan untuk perbincangan kita pada hari ini, dan Ustaz boleh tutup dengan doa untuk pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan segala salah silap sepanjang bicara kami ini berlangsung, ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sa'il asqam. Ya Allah, kami mohon perlindungan padamu, ya Allah, daripada segala bentuk penyakit, sopak, kusta, gila dan wabak-wabak yang berbahaya, ya Allah. Amin. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu hati-hati kami agar kami sentiasa suka untuk menuntut ilmu, menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu dengan penuh keikhlasan dan mengamalkannya hinggalah kami meninggal dunia, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ingin disenangi teladani pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton, terima kasih diucapkan kepada semua. Jangan lupa esok saksikan Tanyalah Ustaz dengan moderator Da'i Hakim, ahli panel Kapten Maritim Ustaz Nis Kamarudin Muhammad Yuno, dan topik akidah kepercayaan kepada khurafat. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.